iaitu eBay, alright? Dan Alibaba ketika itu satu syarikat yang kecil je. eBay sangat besar. Disebabkan launch produk Taobao ketika SARS 2003 tu terus melonjakkan saham Alibaba dan akhirnya syarikat sekarang ni bernilai 500 bilion US dollar. Wow. So sebab tu kita kena tengok situasi ni positif atau negatif. For me, ancaman terbesar adalah mindset ya. Okey, Encik Muhammad Fadi, ramai juga yang melihat ataupun usahawan sendiri ya, mereka terpaksa bukan ubah tetapi ada perkara-perkara tertentu yang perlu di-adjust semula dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Mungkin juga marketing strategi yang sebelum ini tidak boleh digunakan untuk waktu ini tetapi perlu diubah sedikit untuk memastikan ada kesesuaian dan juga memastikan juga perniagaan mereka tetap berjalan, dan ini juga membolehkan para usahawan untuk lebih kebal ataupun mereka dapat meneruskan perniagaan mereka. Yang dari segi itu pula bagaimana? Okey, soalan yang sangat bagus tu. Dia macam ni, apabila berlaku situasi begini, kita tengok pakej rancangan ekonomi yang diberitahu oleh kita punya Perdana Menteri baru-baru ni kan, yang saya tertarik dengan satu perkara, which is internet percuma untuk semua orang. Right? Apa berlaku bila internet percuma untuk semua orang? Kita secara jujur dan ikhlas lah. Setiap hari kita duduk rumah, kita akan memandang 3 jenis skrin. Masa kita tak adalah nak tengok dinding setiap masa, betul tak? Kita akan tengok skrin. Sama ada skrin TV, skrin laptop ataupun skrin telefon. Tapi yang lebih banyak adalah skrin telefon. Maksudnya apa? Mata orang memandang ke skrin. Skrin itu adalah skrin telefon. Cumanya, di kala ini, sebagai usahawan, kalaulah kita kata kita buka kedai, kita kena tukar sedikit cara orang melihat bisnes kita. Sebelum ni, orang melihat bisnes kita dengan cara dia lalu depan kedai kita atau tengok kita punya bisnes dengan secara offline. Kita kena onlinekan bisnes kita. Jika semua mata memandang di online, kita kena onlinekan bisnes kita. Dan macam mana cara nak online? Kita tengok dekat mana orang duduk lah. Kita tengok based on dia punya umur, contoh. Umur 30-an ke atas ke 40-an, mereka akan berkumpul dekat Facebook contohnya. Kalau customer kita majoriti dekat umur 20 ke 40, kita kena hadir atau duduk atau wujudkan bisnes kita dekat Facebook. Tapi kalau misal kata kita punya klien umur 25 sampai 30-35, majoriti duduk dekat IG. Jadi kita kena wujud dekat IG. Tapi kalau klien kita, customer kita majoriti budak-budak muda umur 20-an, majoriti mereka akan duduk dekat TikTok. Jadi kita kena wujud dekat TikTok. Kan? Jadi cara membuat bisnes sekarang sudah pun berubah. Cuma kita kena, kalau tak pernah biasa buat online, kena buat online. Kena biasakan. Kena belajar cara untuk hadirkan bisnes kita di platform-platform social media contohnya. Ya. Ibaratnya masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengaum, macam itulah kan? Betul. Encik Fadi, apa yang Encik Fadi kongsikan tadi adalah saya nampak lebih kepada mereka yang sudah pun ada asas perniagaan, yang dah memang ada perniagaan dalam talian, perniagaan di premis dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat keadaan sekarang ini, bagaimana pula sebagai pakar pemasaran digital ya Encik Fadi bagaimana untuk mereka yang baru terfikir nak mengadakan bisnes, nak berjinak-jinak lah dengan bisnes sepanjang tempoh PKP ini. Mungkin ini satu permulaan untuk mereka. Kalau ada idea ataupun nasihat daripada Encik Fadi sendiri. Okay, thank you very much. Begini, kita kena faham dulu satu konsep. Kenapa bisnes wujud? Kenapa bisnes wujud? Bisnes bukan wujud untuk memberi duit kepada orang. Tidak. Bisnes wujud disebabkan masalah. Itu je. Bisnes wujud disebabkan ada masalah hadir dalam masyarakat. Right? So, bagaimana usahawan kita nak ataupun anda nak ceburi bidang usahawan, step pertama adalah bukan fikir apa bisnes saya nak buat. Tidak. Ini adalah cara konsep pemikiran yang dipanggil apa? Kalau fikir macam tu, tak adalah solution dia. Tapi kita kena cari, kita kena tengok dalam society kita sekarang ni, apa masalah yang ada dalam masyarakat. Daripada masalah itulah kita cipta bisnes untuk selesaikan masalah tu. Saya bagi contoh, semalam saya buat satu phone call. Seorang usahawan call saya kan. Sejam saya bercakap dengan usahawan tu, minta consultation. Saya bagi consultation on the phone. Bila kami tengah bercakap tu, suddenly dia keluar satu perkara. Dia kata, lama-lama duduk rumah ni kan, sampai satu tahap, kita pun tak tahu dah nak masak apa. Nampak tak? Ada masalah tak kat situ? Masalah? Tak pun tak tahu dah nak masak apa kan. And then beliau juga adalah seorang usahawan dalam beliau buat training untuk
orang bercakap bahasa Jepun. Okey. Kan? Sebab beliau dulu belajar dekat Jepun, balik Malaysia jadi engineer, kemudian buat satu bisnes untuk mengajar orang lain buat bahasa Jepun, buat translation punya bisnes dan sebagainya. Tapi pada ketika ini siapa nak belajar bahasa Jepun? Ya. So bila dia fikir benda tu, dia kata dekat rumah kan tak tahu dah nak masak apa. Why not buat satu produk untuk orang-orang rumah, wife kan, isteri dekat rumah, masak masakan Jepun untuk suami dan anak-anak. Tapi yang dipack. Sebab isunya adalah masalah itu timbul. Masalah itu timbul sewaktu PKP. Tak tahu dah nak masak apa. So kita boleh cipta bisnes based on masalah. Macam tu. Siapa yang baru nak start mula bisnes lah, insyaAllah. Okey, setelah macam Encik Muhammad Fadil tadi katakan mengenali ataupun know your target audience kan, macam dekat TikTok, Instagram dan sebagainya, ada juga usahawan pada waktu ini mereka menukar produk mereka kepada apa yang mendapat permintaan sekarang ini, ataupun mungkin sebelum ini produk mereka adalah berkaitan dengan sebagai contohlah kecantikan dan sebagainya, kosmetik dan sebagainya, tapi kini mereka berikan tumpuan kepada hand sanitizer untuk menghasilkan hand sanitizer yang mana sudah pasti mendapat permintaan yang tinggi ataupun mungkin stok terhad di pasaran, dan ini juga masanya untuk mereka menjawab permasalahan kekurangan stok di pasaran untuk hand sanitizer. Itu pula bagaimana strateginya? Okey, begini, dalam bisnes apa yang paling penting adalah kita punya target. That is the most important. Contohnya gini, setiap tahun, awal tahun, setiap bisnes lah kan, kita akan ada roadmap. Berapa target jualan kita yang kita nak achieve tahun ni. Contoh tahun 2020, kita mesti hit jualan kita 10 juta contohnya. Tapi tiba-tiba berlaku COVID-19 yang menyebabkan bisnes itu tidak boleh, orang tak nak beli barang yang kita tawarkan. So that's why dalam satu konsep bisnes, target tu stay, tapi kita change the strategy. Kita ubah strategi saja. Target sama, tapi strategi berbeza. Jadi di kala keadaan sekarang ni orang perlu hand sanitizer. So apa boleh kita buat? Cipta produk based on hand sanitizer, based on masalah orang, contohnya hand sanitizer, tapi jualan itu adalah based on our target this year. Yang saya cuba sampaikan. Okey, faham. So begitulah cara bisnes yang kita kena buat. Sebab contoh sekarang ni katakan kita tak boleh nak buka bazar Ramadan. Contoh bazar Ramadan tak dibenarkan tahun ni, contoh kan. Jadi target kita dah ada setiap tahun. Based on kita punya calculation, kita buka je bazar Ramadan, jualan kita mesti dapat 100,000 pada bulan itu. So the target is there, target tu masih stay kat situ, strategi je berbeza. Instead of kita letak kita buka bazar Ramadan, then apa perlu kita buat? Kita letakkan servis dan produk kita tu di online. Kita letak dekat GrabFood kan, kita letak dekat Foodpanda contoh, kita letak dekat social media. So benda-benda ni akan menyebabkan target sampai bagaimana target kita macam-macam mana pun sampai, tetapi menggunakan kaedah yang berbeza. Tu sebab buat hand sanitizer ke apa tak apa. Just untuk survive buat masa sekarang. Maknanya target tu masih di situ, modus operandinya sajalah yang perlu ditukar. Baik, Encik Muhammad Fadil dah berapa lama dah bergelar usahawan dan juga pakar pemasaran digital? Saya, Alhamdulillah, saya buat bisnes ni sewaktu saya masih di universiti, dah hampir 12 tahun. 12 tahun saya berniaga dan 12 tahun dalam digital marketing. Ya, baik. Start 2008 lagi. Jadi dengan pengalaman selama 12 tahun ni kan, saya yakin dan percayalah ada jatuh bangunnya, ada saat rasa macam hilang jati diri dan motivasi kan. Jadi saya mengharapkan jugalah mungkin ada rakan-rakan kita yang bergelar usahawan dan baru nak berjinak-jinak ni memerlukan seseorang yang dapat memberikan kata-kata perangsang kepada mereka untuk bangkit dalam kita menjalani perintah kawalan pergerakan ini walaupun mereka terkesan kan dengan perniagaan mereka. Jadi Encik Fadi, pakar pemasaran digital dan juga trainer usahawan, silakan berikan kata-kata semangat anda kepada mereka yang sedang mendengar ni, Encik Fadi. Saya sebelum saya bagi tahu kata semangat ni, saya pun nak cerita sikit lah. Saya pun pernah mengalami masalah kejatuhan yang amat sangat. Bila start bisnes ni tahun 2011 saya jatuh sehingga mengalami masalah depression masa tu. Usahawan memang dia pernah akan lalulah situasi kalau betul-betul jatuh kan. Tetapi menariknya ketika itu alhamdulillah Allah temukan saya ada seorang guru yang mengajar saya tentang rezeki. Right?
Jadi di kala keadaan kita sebagai usahawan ni, kita punya business drop ataupun kita buat apa pun tak jadi, kita kena faham satu perkara. Rezeki ni saya berpegang kepada 3 frasa. Right, dia. Saya pegang pada 3 frasa. Pertama, rezeki tak lambat tak cepat, rezeki tak salah alamat. Ya. Nombor 2, susah-susahkan diri, tinggalkan apa yang Allah benci, nescaya mudah-mudah saja Allah kabulkan hajat di hati. Right? Dan rezeki tak lambat tak cepat, rezeki tak salah alamat. Frasa itulah yang saya pegang. Pertama, rezeki tak lambat tak cepat, rezeki tak salah alamat, susah-susahkan diri, tinggalkan apa Allah benci, nescaya mudah-mudah saja Allah kabulkan hajat di hati. Dan juga kita kena jemput rezeki instead of cari rezeki. So di kala keadaan begini, right, dia, saya mengambil satu konsep. Contoh, cuba dia cari semut dekat sekeliling sekarang ni. Sekarang ni semut susah kan? tak jumpa. Edwin pun susah nak cari semut sekarang ni kan? Mungkin Edwin tak cukup manis lagi nak menjemput semut. Tak je. Jadi kalau kita cari semut tu susah. So macam mana cara yang senang adalah kita letak gula atas meja, semut akan datang. So cari semut itu susah, jemput semut itu mudah. Kita jemput semut dengan cara letak gula. So macam mana dalam bisnes kita ni, kita nak instead of kita cari rezeki dalam bisnes kita jemput rezeki. So mencari rezeki itu susah. Sebab tu ramai orang cari-cari tak jumpa. Last sekali dia stress, dia jadi depression. Saya cari-cari tak jumpa, stress, depression. Tapi bila saya tukar strategi, saya jemput rezeki. Jemput rezeki dalam bisnes. Maksudnya apa? Kita buat apa Allah suka, Allah bagi apa kita suka. Kita buat apa Allah suka, Allah bagi apa kita suka. So dalam kes ni, apa yang Allah suka? Allah suka kita memberi terlebih dahulu. Di kala keadaan COVID-19 ini, kita kena sebagai usahawan, kita kena, walaupun kita nak buat sale, kita tone downkan sikit kita punya hard sell tu, kita go dengan soft sell. Apa maksud dia? Maksudnya kita memberi lebih. Bukannya memberi dari sudut kewangan, tidak. Tapi memberi dari sudut boleh kita buat motivasi kan. Kita share something yang valuable, kita buat video untuk bagi inspiration to others. Pada ketika ini kita memberi. Sebab sifir Allah 1 tolak 1, dia mesti 10. Minimum dia mesti 10. Jadi di kala ini, instead of kita cari rezeki, kita jemput rezeki. That's the best. Right? Sebagai usahawan. Dan of course, kita jemput rezeki tu, for me, kita start to think manfaat apa yang saya nak bagi kepada orang instead of apa manfaat orang kepada saya. So give first before we receive. Tu usahawan kena fikir buat masa sekarang lah, walaupun dalam keadaan begini. Baik. Baik, terima kasih Encik Muhammad Fadi untuk perkongsiannya. Satu perkongsian yang menarik juga, bukan sahaja kepada golongan usahawan tetapi mereka yang ingin menceburi, tapi lah walaupun keadaan sukar pada waktu ini ataupun situasi mencabar, tetapi kita harap semangat mereka itu tetap teruskan pada masa akan datang untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Terima kasih Muhammad Fadi. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia tadi ya, Encik Muhammad Fadi bin Muhammad Ghazali yang juga merupakan trainer usahawan dan juga pakar pemasaran digital. Saya kirakan Edwin, apa yang dikongsikan Encik Muhammad Fadi sebentar tadi sebenarnya bukan saja boleh diguna pakai oleh para usahawan, tetapi bukan usahawan juga. Sebab konsepnya tu meluas. Boleh digunakan sebagai macam dia kata, kita kena memberi dahulu baru kita ada rezeki yang lain datang kat kita kena bantu orang dan sebagainya kan. Berkongsi ilmu secara percuma dalam keadaan getir seperti ini. Jadi itu boleh diguna pakai juga oleh kita semua rakyat Malaysia. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Muhammad Fadi bin Muhammad Ghazali.